Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua kerana memberi laluan kepada Beaufort untuk turut serta membahaskan titah diraja. Raja dan rakyat berpisah tiada, berbudi bahasa berhema tinggi. Masalah rakyat dikongsi bersama, daulat Tuanku Allah berkati. Menjunjung kasih atas titah Tuanku, sesungguhnya atas kebijaksanaan Tuanku dalam memayungi negara telah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang aman, damai, dihormati dan dilimpahi keberkatan. Patik dan seluruh rakyat Beaufort juga mendoakan kesejahteraan Tuanku agar diberi kesihatan dan juga keafiatan yang baik daulat Tuanku. Datuk Yang di-Pertua, pada tahun 2024, Malaysia telah mencapai pertumbuhan KDNK 5.1% dan jumlah perdagangan mencatat 2.88 trilion ringgit. Prestasi ekonomi Malaysia ini disokong oleh penggunaan domestik yang kokoh, sektor ekspor utama, usaha kemampanan dan peranan negara sebagai hub pelaburan yang semakin aktif. Datuk Yang di-Pertua, kita maklum bahawa blok ekonomi dan dasar ASEAN yang terdiri daripada 10 negara Asia Tenggara muncul sebagai ekonomi negara terbesar di dunia dengan jumlah keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM3.8 triliun pada 2023 dan gabungan penduduk berjumlah 677 juta. Saya amat mengharapkan agar kerajaan Malaysia selaku pengerusi pada tahun ini dapat manfaatkan peluang ini dengan menjadikan pemacu utama kepada ASEAN dalam menarik lebih ramai pelabur. Malaysia adalah satu-satunya anggota ASEAN yang mengambil bahagian secara aktif dalam perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP, Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP dan BRICS. Pembabitan dalam pelbagai perjanjian membolehkan Malaysia mempelbagaikan rakan dagangannya dan mengembangkan peranan pasaran berangan dan perkhidmatan sekaligus mampu memacu pertumbuhan ASEAN itu sendiri. Kekuatan inilah yang kita perlukan sebagai sebuah kerajaan yang stabil dan mampu menjadi ikon kepada harimau Asia. Datuk Yang di-Pertua, saya mengambil seranan daripada titah Tuanku agar kerajaan ini dapat memanfaatkan sumber kekuatan negara yang diagihkan kepada rakyat dengan penuh tertib dan berhema. Pelaksanaan subsidi bersasar merupakan langkah yang tidak populis tetapi memberi impak positif dalam mengatasi masalah kesenjangan rakyat. Subsidi bersasar memainkan peranan penting dalam memupuk ekonomi manusiawi dengan menangani ketidaksamaan masyarakat, menegakkan kebajikan sosial dan mewujudkan masyarakat yang adil dan juga inklusif. Langkah kerajaan melalui pelaksanaan subsidi bersasar disil pada tahun lalu telah memberikan penjimatan kira-kira RM7.2 bilion kepada negara. Penjimatan ini akan memberi ruang kepada kerajaan untuk mengagihkannya kepada golongan berpendapatan rendah melalui bantuan keluarga Malaysia dan juga sumbangan tunai rahmah. Selain itu, ia juga mampu digunakan untuk tujuan infrastruktur pembangunan yang mampu merapatkan jurang pembangunan di antara bandar dan juga luar bandar. Inilah harapan yang dizahirkan melalui ucapan titah Tuanku. Datuk Yang di-Pertua, dalam rangka usaha Malaysia mencapai sebuah negara maju dan juga menjadi ikon sebagai harimau Asia, saya mengharapkan agar kawasan Parlimen Beaufort juga tidak ketinggalan dalam dipacu arus pembangunan terutama dari aspek kebajikan rakyat dan juga pembangunan infrastruktur. Datuk Yang di-Pertua, pada 6 sehingga 10 hari bulan Februari yang lepas, Beaufort telah dilanda banjir yang telah menjejaskan lebih 1,000 isi rumah dan 507 orang telah dipindahkan di pusat pembinaan banjir di 2 tempat. Antara kampung yang terjejas adalah Kampung Bekalau, Mempagar, Kelias Baru, Kubu, Melalugus, Bingkul, Kampung Batu 60, Jempanga, Kebulu dan juga Ulu Klias. Datuk Yang di-Pertua, permasalahan ini setiap tahun pasti akan membelenggu rakyat di Beaufort. Banyak kajian yang telah dilaksanakan berkenaan dengan punca banjir dan juga langkah mengatasinya. JPS sendiri telah membuat kajian berkenaan
Integrated River Basin Management IRMB Sungai Padas pada tahun 2019. Begitu juga dengan kajian total maksimum daily load Sungai Padas TMDL 2024, namun pelaksanaan terhadap kajian ini belum lagi dilaksanakan. Datuk Yang di-Pertua, saya rasa perlunya komitmen daripada kerajaan untuk mengatasi masalah ini. Atas dasar itu, saya memohon agar pelaksanaan kerja pemulihan Sungai Padas Beaufort Sabah dalam RMK 13 dapat dilaksanakan. Begitu juga dengan kerja pertahanan tabing Sungai Bakalau Beaufort dan kerja penyelenggaraan Sungai Melabau Beaufort dapat dilaksanakan segera bagi mengatasi masalah banjir yang seringkali membantai rakyat di kawasan saya. Datuk Yang di-Pertua, semasa banjir baru-baru ini saya telah melawat SRK Batu 60 yang tidak boleh dilalui apabila jalan tersebut telah dinaiki air akibat limpahan dari Sungai Padas. Panjang jalan ini adalah 1.1 km dan telah dinaiki lebih dari 1 meter tingginya. Kawasan ini juga terdapat Sekolah Kebangsaan Batu 60 yang turut terjejas akibat banjir. Setiap kali banjir, penduduk kampung akan terperangkap dan tidak boleh keluar kerana limpahan sungai ini deras dan boleh mengundang kepada kemalangan jiwa. Atas dasar itu, semasa lawatan bersama UCPD, Jurutera JKR dan juga Jurutera GPS, penolong pegawai pembangunan daerah Beaufort, kami telah melihat perlunya kerajaan mengambil inisiatif dengan melaksanakan kerja penambahbaikan dengan menaikkan aras jalan sehingga 1 meter untuk jangka masa pendek dan perancangan jangka masa panjang dengan membina jalan dan jambatan baru dari jalan utama. Begitu juga dengan ISKI Batu 60 yang pernah saya bangkitkan semasa bahas belanjawan 2025 agar sekolah ini 2025 agar sekolah ini dipindahkan kerana kedudukan sekolah ini terlalu rendah dan berhampiran dengan Sungai Padas. Setiap tahun sekolah ini pasti akan dilanda banjir dan akan merosakkan infrastruktur sekolah. Saya mohon pertimbangan dari Kementerian JKR dan juga Pendidikan untuk mengambil tindakan terhadap cadangan ini. Datuk Yang di-Pertua, Parlimen Beaufort telah mendapat program perumahan rakyat PPR Selagun yang mana projek ini telah mula dibina pada tahun 2012 dan telah siap pada tahun 2014. Pemilikan bangunan pada masa ini masih lagi di bawah Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia. Saya ingin bertanya kepada kementerian, apakah penyebab PPR Selagun ini sehingga ke hari ini belum lagi dapat diserahkan kepada penduduk yang layak? Apakah perancangan kementerian untuk menyelesaikan masalah PPR Selagun ini agar ianya dapat dimanfaatkan oleh rakyat? Saya juga memohon kepada pihak kementerian atau KPKT agar pelaksanaan program perumahan rakyat kedua di Parlimen Beaufort dapat dilaksanakan memandangkan pada masa ini ramai penduduk kampung yang telah menerima notis pengusungan disebabkan tanah yang mereka duduki ini mahu dibangunkan untuk tujuan komersial oleh tuan tanah. Antara penduduk kampung yang terlibat adalah Kampung Bakalau, Kampung Jempanga, Kampung Melati dan juga Kampung Kuari yang melibatkan lebih 1,000 isi rumah yang akan kehilangan tempat tinggal. Selaku ahli parlimen, sayalah yang paling merasa terkesan apabila melihat rakyat di kawasan saya kehilangan tempat berteduh. Ditambah lagi penduduk yang tinggal di kampung tersebut merupakan golongan berpendapatan rendah dan merupakan orang tempatan. Saya memohon dan merayu kepada kementerian agar program perumahan rakyat di daerah Beaufort dapat dibina sebanyak 1,000 unit bagi menampung keperluan ini. PPR Selagun yang sedia ada pun hanya dapat menampung 67 isi rumah sahaja. Datuk Yang di-Pertua, saya rasa perlunya dasar perumahan mampu milik negara ini diproaktifkan dengan melihat plan perancangan pembangunan di sesuatu kawasan. Di Parlimen Beaufort misalnya, projek perumahan yang ada adalah di bawah inisiatif swasta di mana harga bagi seunit rumah dijual dengan harga tidak mampu milik kepada rakyat berpendapatan rendah. Di Parlimen Beaufort juga masih banyak lagi tanah kerajaan yang boleh dibangunkan
sebagai perumahan kepada rakyat. Namun, usaha ini perlu disokong oleh kementerian dengan meletakkan harga di bawah RM100,000 dengan mendapatkan subsidi daripada kerajaan. Dengan itu, kita akan dapat menyusun semula pendapatan penduduk yang akhirnya golongan berpendapatan rendah ini akan dapat menikmati rumah mereka sendiri atas inisiatif daripada Kerajaan Malaysia Madani. Datuk Yang di-Pertua, baru-baru ini juga saya ada melawat klinik Kota Klias yang baru siap dibina. Saya mendapati perabot dan kelengkapan yang ada di klinik Kota Klias ini perlu diganti karena sudah terlalu usang dan tidak sesuai untuk digunakan. Saya mohon agar perkara ini diambil tindakan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin minta tambah sedikit masa seperti apa yang telah dititahkan oleh tuanku agar kerajaan wajar terus menyokong pekebun kecil, petani penternak dan nelayan agar mereka juga turut mendapat manfaat dalam usaha pengorbanan mereka memastikan sistem rantaian bekalan makanan negara sentiasa terjamin. Atas dasar itu, dalam ucapan belanjawan lepas, setelah meminta agar Kementerian Pertanian di bawah Agensi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia atau LKIM dapat menyediakan peruntukan baik pulih rumah kepada nelayan di Parlimen Beaufort. Saya memohon agar perkara ini dipermudahkan dan tidak melalui banyak birokrasi yang menyusahkan kepada nelayan. Datuk Yang di-Pertua, begitu juga dengan komoditi negara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perdagangan dan Komoditi yang telah meluluskan 2 batang jalan pekebun kecil di Parlimen Beaufort pada bulan November 2024. Namun, Datuk Yang di-Pertua, saya merasakan ada keperluan agar kementerian ini mengkaji semula pelaksanaan jalan ladang pekebun kecil ini untuk mengurangkan birokrasi bagi memastikan hasrat kerajaan itu benar-benar sampai kepada pekebun kecil. Saya dipahamkan selepas proses kelulusan dari kementerian, ianya akan diserahkan kepada agensi di bawah kementerian yang terlibat seperti MPOB, LGM atau LKM dan diselaraskan dengan Jabatan Pengairan Saliran yang akan mengatur tenda dan menentukan kontraktor yang berjaya. Proses ini sahaja telah mengambil masa berbulan-bulan dan sehingga hari ini projek tersebut belum dapat dilaksanakan. Maka saya mencadangkan agar kementerian mengkaji semula pelaksanaan ini dengan meletakkan tanggungjawab pelaksanaan tender dan kontraktor yang dipilih ini di bawah tanggungjawab agensi kementerian. Perkara ini penting agar ianya tidak melibatkan terlalu banyak pihak sehingga perkara mudah menjadi rumit. Saya mohon cadangan ini dapat dipertimbangkan. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh cadangan agar Risda menjadi pembeli getah tunggal untuk minta lagi sikit tu. Dah banyak dah saya bagi Yang Hormat. Sikit lagi ya. Saya juga ingin menyentuh cadangan Yang Hormat. Saya ingat gulung Yang Hormat. Sekejap ya. Sikit lagi. Saya juga ingin menyentuh cadangan agar Risda menjadi pembeli getah tunggal untuk getah yang dikeluarkan oleh pekebun kecil. Pada masa ini pekebun kecil bergantung kepada harga lantai yang ditetapkan oleh kerajaan iaitu RM3 sekilo melalui insentif pengeluaran getah IPG dengan peruntukan kerajaan 400 juta. Maka saya melihat perlunya satu kerangka dasar bagi menyokong usaha pekebun kecil getah ini untuk mendapatkan harga getah yang lebih bermeruah dengan menjadikan Risda sebagai pembeli tunggal dan boleh menjamin harga yang lebih kompetitif kepada pekebun kecil. Usaha ini juga perlu disokong dengan pelaksanaan dasar oleh kerajaan yang perlu menetapkan stok getah tempatan atau dihabiskan terlebih dahulu sebelum input getah dilaksanakan serta penguatkuasaan cukai kepada getah yang diinput. Saya amat yakin dan percaya usaha ini bukan sahaja dapat memberi penjimatan kepada kerajaan daripada menanggung IPG tetapi turut memperkasa industri getah negara untuk kekal kompetitif di pasaran antarabangsa dan akhirnya pekebun kecil getah ini juga akan turut mendapat manfaat yang lebih besar. Datuk Yang di-Pertua, kesimpulannya, kerajaan Madani hari ini terbina atas dasar semangat dan juga kesatuan yang telah berjanji untuk tidak sesekali melanggar perlembagaan persekutuan berhubung kedudukan Islam, keistimewaan Melayu Bumi Putra, kedaulatan raya Raja-Raja Melayu dan bahasa Melayu.
Saya tegaskan di Dewan yang mulia ini bahawa Beaufort tidak menyokong sama sekali cadangan untuk melantik Menteri Al-Hiwal Agama lain kerana ianya bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Menteri Perpaduan telah diamanahkan untuk memacu agenda perpaduan nasional bagi memastikan kesejahteraan dan keharmonian rakyat Malaysia terjaga dan terpelihara. Gagah mematuk ayam serama sambil memagut daun pegaga. Janganlah cuba melaga-laga, kelak binasa diri merana. Akar keladi melilit erat, selasih tumbuh di hujung taman. Harapan Beaufort dengan asrat, minta PMX jangan hampakan. Sekian, terima kasih. Datuk Yang di-Pertua Beaufort mohon memohon. Datuk Yang di-Pertua Beaufort mohon menyokong. Terima kasih.